Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada semua, Waalaikumsalam. selamat petang dan selamat berhari Jumaat. Okey, sekarang ni kita nak bercerita tentang tajuk hari ini adalah macam mana koperasi boleh menyelesaikan masalah masalah kenaikan harga barang. Okey, baik, menarik. Okey, Cik Wan boleh mulakan dulu cerita dia. Okey. So, just orang kata nak bawa sedikit senario lah bang. So, bila kita sebut pasal kenaikan harga barang ni kan. So, ini apa yang terjadi pada aku pada hari ni lah. So, pagi tadi ialah kau nak puasa ni kan. So, pergilah ke pasar kan. Kata nak cari barang-barang sikit lah. Daripada Aisyah untuk orang puasa ni. So, pasar yang aku pergi pagi tadi pasar Keramat. So, pasar Keramat ni kita tahulah pasar Melayu kan. So, majoriti penjual ni adalah Melayu. Boleh katakan hampir suara Melayu lah. Kan? Okey. So, bulan lepas aku pergi, memang dapati barang itu memang murah. Kan? Barang itu murah dan fresh. Memang sangat fresh. Terutama ikan. Ikan dia punya fresh tu dah sama macam ikan kat Terengganu tau. Manis, memang sedap. Kan? Tapi, agak terkejut lah hari ni bila dapati kebanyakan barang harganya semua naik. Terutama sekali ayam. Harga biasa dalam RM8.5 ke RM9. Tapi hari ni dia mencecah harga RM11 ke RM11.5. So agak memenanjangkan lah. Kan? Dalam masa terdekat ni kita nak puasa 3-4 hari lagi kita nak puasa. So kita dapati harga barang pun makin naik sekarang ni kan. Jadi dah terfikir kalau dah kita yang kata apa tak apa-apa nak ada ni pun dah terasa macam tu. Orang yang tak ada tu macam mana agak-agaknya nak menyelesaikan soalan. Betul lah. So nak masa sedikit lah dengan puasa. Kita selalu letak diri kita di peringkat paling bawah sekali lah. Baru kita boleh nampak. Kalau kita duduk peringkat atas, kita akan rasa orang lain ni semua tipu, sembang aja sebenarnya. Tapi sebenarnya dia tidak merasai denyut nadi orang-orang bawah. Orang-orang golongan marhain, golongan susah sebagainya. Kan? Betul. Itu yang masalah kita sebenarnya selama ni. Okey, jadi apa yang aku nampak ialah macam inilah, kita tahu sekarang ni. Kita ada apa contohnya nelayan, kita ada peraih, lepas itu kita ada pemborong, lepas itu kita ada lepas pemborong barulah kita pergi kepada pekedai yang jual inilah cerita dia. Okay. Dia ada berapa level, betul tak cerita dia? Why don't kita consolidated kan kepada satu, iaitu bawah satu koperasi. Dalam satu koperasi kita ada cabang nelayan dia. Ambil ikan dekat laut. Contoh dia cabang peladangan dia, cabang apa ni pemasaran dia, cabang apa ni logistik, penghilangan dia, everything. Jadi masuk dia dengan jual dia punya pasaraya koperasi dia atau kedai-kedai koperasi dia. Jadi maknanya bila kita sebagai ahli koperasi, kita jadi ahli koperasi, kita beli barang dengan koperasi itu, maknanya jaringan tu semua akan dapat faedah. Maknanya nelayan yang nak hantarkan ikan ke dalam koperasi itu dia kena jadi ahli koperasi. Jadi walaupun dia jual pada satu harga, tapi bila keuntungan keseluruhan daripada koperasi itu tetaplah dia dapat sebagai dividen dia. Betul tak? Itu yang aku nampak penyelesaian kepada masalah kenaikan harga barang ni sebenarnya. Kan? Macam mana kita nak boleh sekatkan kartel-kartel? Kita sebenarnya tak boleh sekat kartel-kartel sebenarnya. Tapi kalau kita boleh buat dalam koperasi yang kuasa, kita boleh mengurangkan. Memang orang akan beli juga dengan kartel. Contoh. Kan? Aku rasa koperasi boleh mohon dengan kerajaan untuk dapat lesen import permit contoh dia. Kan, import permit bawang, permit kentang, permit beras di bawah atas nama koperasi. Kan, mungkin dia tak bagi pada individu tapi bagi koperasi kuasa dapat. Boleh. Itulah. Yalah, tu betul juga. Yalah, mungkin koperasi ni satu choice kepada golongan-golongan bawah kan atau marahan inilah. Kalau mungkin T20 ke B40 apa M40 ke dia orang prefer nak pergi ke pasar raya kan. Tak ada masalah bagi mereka kan. Mereka nampak sekarang solution ni ada untuk mereka yang bawah-bawah kan. Jadi di samping dia orang membeli dengan koperasi dapat pada harga barang yang murah, dividen tu sebenarnya membantu dia orang juga untuk dapatkan income kan. Ya, betul. Menarik. Ya, aku sebenarnya aku dah lama sebenarnya nak mencadangkan benda ni tapi tak ada satulah suara aku pun tak didengari. Lepas tu kita siapalah kita kan cerita dia. Tapi kalau aku berpandangan sebab kita ambil macam inilah cerita dia. Contoh negara Norway. Negara Norway mostly entiti bisnes dia bergerak secara koperasi cerita dia.
Lagi satu negara yang macam itu adalah negara Denmark contoh dia. Itu antara negara-negara yang dia orang Scandinavian yang buat cara koperasi cerita dia. Jadi bila koperasi ni cerita dia, koperasi ada bila kita macam contohkan macam kau sendiri pun tahu peladam contohnya. Kita ada peladam dulu kan. Tapi koperasi tak tahulah kau cerita dia. So cerita dia macam ni contohnya. Dia kata macam ni. Kita ambil lah satu nama. Koperasi ABC. Dia ada koperasi ABC ladang. Maknanya dia ni buat ladang, buat sayur, buat kelapa sawit ke apa, tak kisah cerita dia. Kan? Lepas tu koperasi ABC laut cerita dia. Maknanya dia kena kerja ke laut. Dia pergi tangkap ikan, udang, kerotong, sebagainya, everything kan. Jadi dia ada warehouse dia ada nampak tu lori atas jalan, lori koperasi ABC punya logistik dipanggil. Kan? Sampai dekat satu tempat tengok pergudangan dia, gudang dia, warehouse dia cerita dia. Koperasi ABC gudang cerita dia. Kan contoh dia. Lepas tu dia punya produk-produk hiliran dia. Maknanya dia ada koperasi untuk memproseskan dia jadi produk hiliran, pengetinan ke, buat frozen ke, everything kan cerita dia. Maksudnya dalam circle koperasi itu sendiri, kalau kita membeli dalam koperasi, aku rasa itu yang memberi manfaat lah sebenarnya kepada ahli koperasi. Betul. Kau bayang betul setuju. Kau bayangkan kalau kita ada 32 juta rakyat lah, kita katalah. Kita anggaplah 1 juta rakyat lah yang menjadi ahli koperasi. Dan setiap orang setiap orang memasuk saham dalam koperasi itu RM100. 1 juta dengan RM100 seorang, kita ada 100 juta, bos. Betul. Betul tak? Jadi betul. kita start dengan satu permulaan dulu. Kita buat satu je. Maknanya kita buat dengan 100 juta tu, kita buat logistik je pun cukup lah permulaan dia. Ataupun kita buka pasaraya kita dulu. Situ dia. Mula-mula kita beli lain. Dalam pasaraya koperasi ABC contoh dia. Dia boleh juga mengambil produk-produk yang bukan daripada ahli koperasi. Situ dia. Untuk dijual di situ. AKS lain lah. Macam Milo ke apa dia ambil lah cerita dia kan, untuk melengkapkan, memenuhkan dia punya koperasi tu. Jadi kau bayangkan, kalau buat macam tu, dia boleh sebenarnya tak susah pun aku rasa. Okey, jadi bila koperasi macam tu kan, katalah kita menggalakkan semua orang ahli koperasi jadi buat benda macam tu. Lepas tu kita ambil alih satu-satu koperasi pasaraya yang dah mati contoh dia. Macam contoh Abid Liu punya pasaraya kan ada berapa banyak tu kan. Kita ambil alih. Koperasi ambil alih. Jadi kita dah kurangkan kos untuk renovation sebagainya. Kita menjalankan pasaraya dia dulu cerita dia. Betul tak? Contoh kan. Okey. Bila kita ada kapal nelayan kita. Maksudnya kapal nelayan kita maknanya nelayan bekerja dengan kapal nelayan tu dibayar gaji bulanan. Dia ada punya gaji bulanan. Dia pergi ambil ke laut. Berapa dia punya target cerita dia. Jadi mungkin dia akan stay dekat laut. Maksudnya dia pergi satu fleet tu cerita dia. Macam dekat overseas kan, dekat Kanada sebagainya, dekat Jepun, dia pergi satu fleet. Maksud dia pergi satu fleet tu, dia ada kapal yang menangkap ikan. Lepas tu kapal yang proses atas kapal tu, dia proses jadi tin ke apa sebagainya, beku ke. Lepas tu kapal yang dipindah ke atas kapal lain tu pergi hantar balik ke pantai cerita dia. Ada yang petik. Betul. Ada yang bikinkan terus kan. Ya, dia kena buat macam itu cerita dia. Tapi itu sekarang ni bila kita tengok, minta maaf mencelah lah, kita tengok teknologi seberkenaan. Sepatutnya dah lama pun kita pakai. Sebab benda tu kita tengok, kita daripada zaman Tun dulu pun kita dah tengok ke dasar bandar ke timur kan. Kita tengok Jepun dah bertahun-tahun, berpuluh tahun dah mengamalkan perikanan sedemikian. Tapi kita pun kita tak bawa benda tu. Cerita dia macam ni, Bas. Ada pada zaman Tun Dr. Mahathir dulu, awal dulu masa dia jadi Perdana Menteri keempat dulu, dia pernah mengunculkan satu projek yang macam ni lah, perikanan laut dalam untuk ni sebagainya. Tapi tak ada sambutan, bang. Anak-anak muda kita tak nak bekerja dekat situ sebab depa kata, "Ui, bos, 1 bulan dekat laut, 2 minggu dekat laut," dia kata dia. Habis kau kerja oil and gas pun tetap juga 2 minggu kat laut. Sama juga. Laut dia berdarat. Kadang-kadang kalau kerja kapal tu 3 bulan kat laut, 3 bulan kat darat. Sama je cerita dia sebenarnya. Tidaklah, itulah cerita dia. Masalahnya orang budak kita Melayu ni terlalu lembik, terlalu lemah. Tidak berfikir macam tu cerita dia. Yes. Kan? Sebenarnya kita ni sekarang ni, nelayan yang kita ada sekarang ni dekat Malaysia, di sorry to say lah kan.
aku tak tahu statistik dia, tapi aku jangkakan lebih kurang dalam 60-70% atau lebih 80% adalah nelayan pesisiran pantai je cerita dia bang. Betul. Kita tak lebih 80 batu nautika, 90 100 batu nautika tak lepas bos. Tak ada. Betul. Sedangkan Vietnam punya nelayan sampai ke perairan Selat Melaka bos cerita dia. Pergi betul. Ikan cerita dia. Betul. Betapa celakanya cerita dia sampai ke Batam sana tu Vietnam. Tak sorry tu saya tapi ni kenyataan contoh dia. Nelayan Cina pun sampai ke sini cerita dia. Pergi jauh tu. Inilah jauh kan. Dia boleh kontrol sampai ke sini. Berapa besar pun dia orang bahasa di teknologi dia orang kan. Aku bukan nak salahkan apa, tapi sikap kita sendiri cerita dia. Sikap kita sendiri yang menyebabkan jadi macam tu kan. Jadi lagi satu bila majikan pula, sebab itu bila majikan swasta yang mengendalikan dia tidak ada skil gaji yang jadi orang rasa macam tak teruja lah cerita dia. Faham tak maksud dia? Ada satu skil gaji ni. Cuba kalau kita buat bawah koperasi, gaji dia macam okey, contoh ini gaji kau minima, tapi benefit lain ada sebagainya. Dia punya insurans, rumah insurans, dia takaful ke apa, everything semua ada, emolument dia ada. Dan aku rasa okey. Contoh kan. Okay. Kau kerja kau 2 minggu je kat laut, pergi 2 minggu, lepas tu balik, lepas tu sekali perjalanan lagi, tapi makan kau semuanya, everything kau ditanggung sebagainya, gaji kau dalam 5,000 sebulan. Bersih. Okey, kau tak buat apa pun, kau duduk kat sana je cerita. Kan kita dapat kontrol ikan. Janganlah kita pergi arah tempat yang laut. Sebenarnya tak boleh tangkap ikan di contohnya perairan antarabangsa, tak ada siapa pun kacau cerita dia. Even Jepun sampai ke Antartika tu bos cerita dia. Cerita dia. Kau bayangkan Jepun tu di atas tu. Dia boleh pergi ke bawah Antartika tu untuk menangkap ikan. Kau bayangkan? Kenapa kita tak boleh? Aku cerita tentang ikan dulu. Tak nak cerita benda lain cerita dia. Kalau yang itu pun kita tak boleh nak settle, contoh aku cakap kau. Yang dah ada teknologi, dah ada contoh kan. Contoh kan cerita dia. Aku tahu dari dulu lagi, kalau koperasi memohon tanah dengan kerajaan pusat, tambah koperasi kerajaan negeri memohon tanah kan. Aku jangan jamin mostly-nya boleh dapat lah tanah cerita dia. Sebab dia bawah koperasi, sebab dia bukan milik individu atau sebagainya, dia bawah koperasi. Dia manfaat rakyat terbesar cerita dia. Jadi aku nampak benda itu yang apa kata boleh, maknanya okey. Aku dari dulu lagi aku percaya bahawa cerita macam ni. Engkau tahu tak? Penanaman sayur kita boleh buat dalam warehouse tu. Okay. Macam kita pernah bincang dulu. Ya, di mana dia boleh buat bertingkat-tingkat tak? Cerita dia. Dia menggunakan sama ada cahaya yang real ataupun guna cahaya artificial cerita dia. So kalau artificial di atas bumbung dia kita pasang solar panel cerita dia. Lepas tu kita generatekan cahaya, lepas tu buat tu tanam sayur. Kita jangan tumpukan semua sayur, target satu-satu sayur dulu cerita dia. Kan? Contoh kan. Contohnya sayur tomato ke apa ni, sayur buah jenis tomato, timun, jenis-jenis apa ni. Everything lah cerita dia, macam salad. Macam sayur hidroponik ke, kangkung, sawi kan, kacang, dia macam tu kan. Kalau dia boleh buat bertingkat, contoh dalam satu warehouse tu ada 4 tingkat. Dia boleh 4 jenis sayur boleh tanam dalam tu. Jadi kita dapat jimatkan, kompreskan ruang, betul tak cerita dia? Betul. Itu yang sepatutnya kita buat lah. Tapi aku tak nampak lah. Even aku rasa bang, peternakan pun boleh buat bertingkat. Tak ada masalah pun. Ya, peternakan aku pernah masa kecil dulu. Aku ada tengok pakcik aku buat, dia panggil 3i. 3i. Okey. 2i. 2i lah, itik dan ikan dia panggil. Ada dia bela ikan kat atas tu, bawah tu dalam kolam tu kat tepi tu adalah bela ikan je dia. Dalam ruang yang sama je dia. Integrasi kan. Integrasi. Jadi itik tu dia tak ada buang najis dia terus ke bawah masuk dalam kolam ikan, tak ada. Jadi tu ruang tapak dia cerita dia. Jadi sebab kita, bukan semua kawasan tu kita boleh buat macam apa ni, kandang tu atas tu, tapi dulu tu pakai pakcik tu buat dia macam apa ni, terapung lah atas apa ni, pakai ada tiang situ dia. Tapi kalau kita nak buat secara terapung, apa salah dia situ dia. Jadi ruang yang sama kita boleh ikan,
Ruang yang sama bela itik ke, ayam telur ke apa ke situ dia. Betul tak? Betul. Kan? Betul. Contoh dia, aku nampak ke contoh ya. Ini paling aku dah berbincang dengan 5-6 orang kawan dah situ dia. Aku nampak aku round pergi beberapa tempat solar farm kan besar kat Malaysia kan, solar farm. Tak faham kenapa dia orang solar farm tu dia orang tak bela kambing dalam tempat yang sama. Sedangkan kambing tu meragut lah bawah tu. Bawah solar farm tu tak situ dia. Kan? Lepas tu buatlah bawah-bawah tu lah satu tempat, 2-3 tempat ke dia tanam sayur ke apa ke. At least cerita dia tanam sayur secara hidroponik. Jadi yang kambing tu tadi boleh makan yang lorong-lorong solar farm tu cerita dia. Betul tak? Betul. Utilize tapi tak. Aku nampak boleh kata semua solar farm dekat Malaysia tidak utilize benda tu cerita dia. Yalah. Tak memanfaatkan tanah tu semaksimum mungkin. Cuba kau bayangkan, okey ni kita ambil lah. Solar farm bumbung tu kan. Solar farm tu, di bawah dia kita buat tanam sayur. Okey? Betul tak? Tanam sayur secara hidroponik. Di bawah tanam sayur hidroponik tu adalah kolam ikan. Kau bayang sepanjang-panjang tu adalah kolam ikan. Lepas tu kiri kanan dia, yang lorong orang jalan tu dia adalah bela kambing. Tadi kau nampak tak? Ataupun tadi tak ada bau sayur hidroponik, lepas tu ikan tadi cerita dia. Ataupun ada sayur hidroponik, bela ayam. Contoh dia ayam telur. Lepas itu berapa banyaklah boleh buat ayam telur bawah tu. Ya, betul ke? Yes. Okay, menarik. Tapi kita dah masalah dia. Tak, aku nampak kalau mungkin macam nak kalau nak kata modal memang betul tak ada. Tapi kalau kita ada macam modal 1 juta seorang, cerita dia. 1 juta orang dan kita setiap orang bagi RM100 dah ada 100 juta. Betul. Koperasi aja lain dia. Nak pinjam bank ke semua kan banyak pula cerita dia kan. Bang, aku cerita dengan kau, solar farm yang dekat Kemaman ni ada satu solar farm tu berkapasiti 18.6 kilowatt tu cerita dia, 18.6 kilowatt tu. Kos buat dia 28 juta je. 28 juta. Kos buat dia. Jadi kau bayangkan dengan 100 juta tadi, bukan setakat kita boleh buat solar farm, kita boleh bela binatang tu. Boleh tanam cili lagi. Kau boleh jual lah tepi tu. Orang lalu dalam tepi itu kau boleh jual cili, jual sayur. Jual ayam proses tu, jual telur. Kau bayang tak? Dia secara integrasi je dia. Betul. Jadi bila bila kita buat secara koperasi macam tu, kita dapat mengurangkan kebergantungan. Kita mungkin dapat mengurangkan harga barangan macam tu dia. Betul. Okay. Tak dapat kurang banyak, kurang 10 sen pun tetap kurang juga cerita dia. Iyalah. Aku berfikir macam tu lah, dah lama benda tu. Sepatutnya kita buat cerita dia. Boleh initiate tu. Ya. Tapi itulah satunya masalah koperasi ni bila dikonquer ataupun diketuai oleh orang-orang politik. Jahanam. Jahanam bang. Itu yang masalah dia. So biasanya nak initiate benda macam ni orang-orang politik akan berminat nak buat semua benda kan. So itulah. Itu satu lagi orang kata yang menyebabkan orang payah sikit nak buat koperasi ni bang. Sebab kalau di Malaysia ni dia akan jadi batu loncatan untuk orang-orang menonjolkan dia. Dan dalam tu dapat kepentingan dia dalam politik lah cerita dia. Confirm lah. Betul. So itulah. Macam AJK masjid lah cerita dia. Cerita AJK masjid. Bila dah politik, bila politik masuk jahanam. Sama aja sebenarnya. Agensi apa-apa kat Malaysia ni, apa-apa jatah kuasa pun bila dimasukkan ke politik dia akan jahanam. Terutama sekali sukan, contoh dia. Sukan habis. Dah lama dah habis lah cerita dia. Sukan dekat Malaysia. Itulah. Tak tahulah nak kata macam mana. Tidak, tapi penyelesaian dia ada tau. Penyelesaian dia tuntas dan ada cerita dia. Tapi how do kita nak integrate kan? Macam mana kita nak buat kan di situ? Sebab kita ni ada halangan-halangan tu macam kita cakap tadi lah, halangan-halangan. Very itu. Sebab itu aku cakap, contoh aku cerita dengan kau tadi. Aku mengambil satu singkat di mana solar farm cukup dengan koperasi. Cuba kau bayangkan, kau gabungkan solar farm dengan koperasi. Kita boleh generate elektrik. Jual kat TNB. Daripada masa sama, kita boleh tanam sayur,
Kita boleh ikan talapia, ikan sungai jadi ada value tinggi, contoh ikan keli contoh dia. Ikan darat lah. Lepas tu kita boleh bela kambing contoh dia, atau ayam telur sekali dalam ruang tu contoh dia. Kau nampak tak? Ada masalah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam ruang yang mungkin lepas ni kot mungkin NGO boleh mulakan initial lah. Kalau kita tak nak orang politik mencampur di koperasi ni, mungkin NGO boleh tertukar daripada NGO sendiri menubuhkan koperasi mereka sendiri pula kan. Bang. Sekejap. NGO pun dekat Malaysia dikuasai oleh orang politik juga bang. Aduh. Tu dah sakit kepala tu. Dia kena dikendalikan oleh syarikat scam gitu dia. Baru boleh jadi. Syarikat scam Tak adalah, bukan ini joke je syarikat scam, tapi betul bila syarikat scam ni dia sebab dia berorientasikan pulangan. Macam mana nak dapat duit cepat gitu dia. Betul. Jadi dia akan fikir kreatif gitu dia. Jadi bila syarikat scam ni dia akan fikir kreatif. Dia macam mana nak collect duit daripada orang, generate ke something, boleh pulang kat orang dan dia untung kepada dia lagi banyak. Tapi kalau projek tu jadi scam, itu cerita lain dia kata. Maksud dia. Tapi yang penting 3 bulan pertama tu mesti boleh bayar kat orang semuanya. Kira lah cara mana dia nak bayar gitu dia kan. Tapi ini aku buat joke je sebenarnya, tapi betul kalau kita NGO ke pertubuhan ke apa ke, sebenarnya di Malaysia ni dikuasai oleh orang politik. Tak salah dia. Dari sini dia mula-mula memang tidak jalan jadi dicampur oleh politik, tapi bila orang politik nampak itu ada peluang untuk mereka nak collect duit, dapat collect nama, dia orang akan mula menempel situ dia. Mula menempel. Itu realiti. Jadi saya dedalu ni masalah dia. Tapi tak nak kata macam mana, itulah masalah je. Tapi bukan kata masalah tu kat Malaysia je, dekat negara lain pun ada. Tapi negara lain ni, terutama negara kafir macam Jepun, dia pun koperasi juga. Korea, koperasi juga cerita dia. Kan? China pun ada banyak koperasi juga cerita dia. Kenapa dia orang boleh jalan macam tu? Sebab dia pun ingat dekat hidup ni dia kena fikir. Dia walaupun dia orang tidak bertuhan, tapi dia pun fikir akan ada satu pengadilan cerita dia. Tapi kita ni yang Islam ni kadang-kadang dia tak fikir pasal pengadilan ni cerita dia. Itu masalahnya. Kita anggap sebab satu je. Aku sorry to say, ini kenyataan yang aku terpaksa terangkan dalam. Sebab kita selalu dimomokkan oleh ustaz dan lebay kita mengatakan sebagai orang Islam walau macam mana jahat pun kita akan masuk dalam syurga. Dan kita akan masuk di neraka, campak neraka sekejap, tapi dia sekejap, ayat dia sekejap, tapi Tuhan tidak akan masuk sekejap. Dia tak tahu sekejap tu berapa lama atau berapa juta tahun dalam tu, wallah alam macam tu. Sebab dia ditanam dalam kepala sebagai orang Islam, dia kata, orang yang berakidah dia kata, walau macam mana jahat sekalipun tetap akan masuk syurga. Memang itu yang berjanam kita sebenarnya. Allahu Akbar. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan ni dia lain, dia fikirkan aku tak boleh sebab nama baik aku, nama baik keluarga aku kena jaga. Kan dia fikir macam tu. Kita tak. Dia kata ada satu lagi yang menyebabkan menjadi benda masalah. Dia kata, apa masalahnya? Kita buat dosa banyak. Betul, kita manusia ni memang buat dosa. Dia kata, pergilah Mekah, pergilah buat haji, pergi buat umrah, bersih lah. Itu mentaliti yang satu lagi yang aku tak boleh nak kata lah gitu dia. Aduh. Dia tipu-tipu badal haji. Badal haji tu okey lagi. Ini badal umrah. Badal umrah Sat lagi badal puasa. Tak apa, itu mungkin aku yang buat. Siapa nak bayar badal puasa bagi. Itu dia. Tak adalah, bukan bayangkan. Kita bukan masalahnya kita tahu benda tu, kita tahu hukum, kita tahu apa ancaman Allah Ta'ala terhadap kita, tapi kita tak ambil pot. Faham maksud dia? Itulah banyak orang kita tak apalah. Masa tu mati. Dia ingat bila kita dah mati tu jasad. Mati tu yang sakit tu jasad. Jasad tu yang takut disakitkan. Tapi dia tak tahu apabila di akhirat tu nanti yang sebenarnya sakit tu adalah itu yang sebenarnya sakit berbanding sakit jasad dia dekat dunia ni. Kan? Itu cerita dia ingat dah sakit jasad tu sakit sangat dah. Dia tak tahu nanti akhirat dia tu nanti yang betul-betul dihukum tu nanti macam mana sakit dia kan. Yalah, ini kita bukan nak cerita, betul lah, kita bukan nak cerita pasal agama. Kita macam kita nak cerita lah koperasi tu, macam mana koperasi boleh
menurunkan harga barangan cerita dia kan. Buat apa koperasi nak menekan pada ahli koperasi sendiri, betul tak cerita dia? Tapi dengan contohnya dengan ada pasaraya koperasi, orang yang bukan jadi ahli koperasi pun akan beli dekat situ, cuma dia tak dapat benefit lah. Jadi bila dia tengok, oi koperasi ni bagus lah, aku beli kat koperasi ni lama-lama dan dia jadi ahli. Dia jadi ahli. Tambah pula bila dia nak membeli bayar, keluarkan kad ahli, dapat harga diskaun. Lagilah menarik minat kan. Betul. Itu satu kaedah yang bagus kan. So itulah mungkinlah kalau dengan kaedah ni boleh membantu yang merahin. Mungkin ada, kita tahu yang merahin ni mungkin nak masuk jadi koperasi, ahli koperasi 100 tu tak mungkin dia orang nak keluarkan sekaligus. Boleh membantu mungkin RM1 sebulan, RM5 sebulan, RM50 sebulan. Dikumpul-kumpulkan jadi jumlah saham yang terkumpul tu beri juga manfaat kepada mereka kan. Masuk aku 100 tu dia tak perlu bayar pada one shot. Dia ada 12, kita ada 12 bulan setahun. RM10 sebulan. Dia mencarum. Dia kena targetkan penuhkan cukup RM100 tu. Kalau dia nak tambah lebih daripada RM100 boleh cerita dia. Jadi bila dia tambah lagi. Dan kita limit contohnya koperasi kita kalau berikut perlembagaan dia katakan boleh sampai RM5,000 atau RM10,000 dia boleh beli saham dalam tu kan cerita dia. Saham dalam koperasi boleh lah, tambahlah pelan-pelan dia. Jadi koperasi tu kuat. Jadi aku nampak bila dengan koperasi tu cerita dia contohlah kan. Dengan koperasi tu kita ada klinik kita bawah dia, kita ada banyaklah mungkin pusat tuition, kedai kasut, kita kedai pakaian, uniform sekolah ke apa kan. Mungkin koperasi juga boleh memiliki beberapa stesen minyak. Betul. Everything yang boleh memberikan keuntungan kepada koperasi gitu dia. Pada koperasi dan juga pada ahlinya, benefit pada ahli. Yang kita targetkan ada ahli lah, sebab ahli ni kita nak kurangkan kos sehari hidup mereka kan. Ya, betul. Jadi betul lah dengan cara itu. Betul. Lepas tu siapa jadi ahli koperasi, anak-anak dia tu dapatlah kupon untuk beli barang pada musim persekolahan kan. Dapat ada harga diskaun. Ya. Betul. Dan juga yang bagusnya dengan koperasi, kan pekerja ni dia boleh ambil dia punya ahli sendiri. Prioriti dia jadi ahli. Siapa jadi ahli kalau dia bukannya ahli, mak bapak dia adalah ahli, dia boleh dapat dia peluang dia untuk dapat kerja. Betul. Barulah at least itu dia ada satu sense of belonging dia panggil. Itu ayat dia. Dan patut kita buat macam itulah. Betul. Jadi untuk ketidak memanjangkan lagi situ, jadi kita kena buatlah koperasi scam Malaysia Berhad. Dia. Tapi betul bang, mungkin ada antara kita yang dengar perbincangan kita pada petang ni, walaupun mungkin dia kata apa benda lah. Tapi sebenarnya benda ni bukanlah mustahil, boleh kita buat. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dengan kita petang ni berminat untuk buat benda demikian. Boleh datang bincang. Kita boleh bincang, kita boleh detailkan macam mana. Sebab apa yang kita bagi tadi tu ada surface-nya sahaja. Ya, betul. Surface-nya sahaja. Detailnya ada dengan kita. Macam idea untuk menjalankan dia panggil ekosistem ni. Ekosistem tu. Aku dah ada idea kasar dia cerita dia. Tapi dia boleh dikembangkan lagi lah dalam satu mekanisme yang bagus. Jadi aku nampak kalau kita keluarkan sebahagian daripada idea-idea lah, macam bermula daripada macam mana koperasi boleh generate income walaupun kita ada bayaran daripada ahli, caruman daripada ahli, tapi kita dah berikan juga tadi kaedah macam mana koperasi sendiri boleh menjana income kan, bermula dengan yuran ahli ataupun caruman ahli melalui solar system kita tadi kan, sistem jadualrasa solar tadi, dan memberi pendapatan pada ahli dan juga pada koperasi. And then melalui syarikat-syarikat yang kita buka, yang tujuan asal dia adalah untuk memberi dan membantu ahli untuk meneruskan kehidupan dengan mendapatkan barang yang murah. Kan? Ya, betul. Jadi kebergantungan rakyat kepada kerajaan tu kita dapat minimalkan.
Sebab kita lebih letakkan kepada beban tu kepada koperasi itu sendiri je tu kan. Itulah aku nampak. Ini pun kita tengok sekarang ni pun ura-ura dah pencen dah tak ada untuk kita kerajaan. Kan? Lepas tu makin banyak subsidi nak ditarik. Sistem padu nak dibuat pun kita nak tengok siapa yang layak dan tak layak untuk dapat subsidi sebenarnya. Kan? Dan kita tak tahu seberapa dulu pun benda tu akan sampai kepada orang bawahan. Kan, ada satu soalan nak tanya. T20 tak layak untuk dapat subsidi ke? Itulah. M40 pun pada dia orang sebenarnya tak layak. Tidak. Kalau gitu apa guna saya jadi rakyat Malaysia, warga negara Malaysia? Kalau saya tak dapat hak-hak sebagai rakyat Malaysia tu, gitu dia. Tahu tak benda ni subsidi ni boleh dicabar di peringkat perlembagaan, perundangan je dia. Sebab apa? Sebab dalam perlembagaan mengatakan setiap rakyat berhak untuk mendapat hak-hak seperti mana yang tertera dalam perlembagaan. Sama rata je dia. Jadi kalaulah katalah T20 tak berhak langsung dapat subsidi. Agak-agak tak ada yang tak cabar ke? Benda ni boleh dicabar di perlembagaan. Sorry to say, ini bukan cerita politik. Tapi ini cerita cerita dia kan. Bila itu boleh jadi satu tajuk pembahasan lain tu bang. Ya, betul. Sebab cerita dia macam ni. Bila dia pun nak kata subsidi bersasar, bila mostly yang aku nampak dan juga ramai orang tahu ialah bila subsidi bersasar ni katanya dia nak tolong orang golongan bawah. Golongan B40 dan sebagainya cerita dia. Okey, betul. Memanglah kita faham dia orang berhak sebab dia orang pendapatan sebagainya. Tapi adakah golongan M40 dan T20 yang menyumbang kepada negara tidak berhak mendapat selayaknya sebagai warga negara? Okey. Boleh diperbincangkan. Sorry, macam aku contoh macam aku. Kalau aku tidak dikatakan berhak untuk mendapat beberapa benefit sebagai tu, aku akan cabar kerajaan cerita dia. Personally, cerita dekat lah. Sebab apa? Sebab ia melanggar adalah M40. Sebab dia melanggar perlembagaan itu sendiri. Cerita dia mengatakan hak sama rata, cerita dia. Baik kita jadi Rohingya contoh dia. Dah tentu dapat macam-macam. Dan ni cerita betul lah aku katakan. Bukan nak bergaduh atau menegakkan benang basah atau benda ni tidak cerita dia. Tapi inilah yang kerajaan patut fikir. Kalau kata kerajaan nak buat betul. Contohnya bila subsidi contoh dia maknanya orang bawahan tak kena cerita dia kan. Tak kena diberi subsidi, tapi yang atas yang menyumbang kepada ekonomi negara tu tidak boleh dapat benefit. So apa hak baik. Jadi apa bangganya sebagai jadi warga negara Malaysia cerita dia. Betul. Right. Jadi macam balik kepada kita punya cerita perbincangan asal dia tadi macam tadi kan. That's why dengan koperasi kan, aku rasa kita tak perlu pun nak sekat-sekat subsidi haram tu semua sebagainya. Betul. Sebab kita galak ke orang, join koperasi. Itu dia. Join koperasi. Benefit dia banyak je dia. Betul. Contohnya anak-anak ahli koperasi mungkin dapat tuition percuma contoh dia. Mungkin boleh dapat beasiswa. Beasiswa daripada koperasi ataupun pinjaman daripada koperasi yang boleh ditukar kepada beasiswa. Contohnya dia bagi pinjaman katalah 10,000 ke berapa ribu untuk pelajaran kan contoh dia. Tapi kalau budak tu perform bagus, okey, budak tu perform bagus, dia bagi jadi dia bagi jadi beasiswa. Lepas tu dengan syarat selepas dia habis belajar contoh dapat degree ke diploma ke apa ke, dia kena berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dengan koperasi. Nampak tak? Betul. Patut macam itulah kita. Kan? Okay. Betul bang. Setuju. Tapi aku rasa kita dah cukup masa dah sampai masa ni untuk selesaikan ni. Pokok kita wrap up kan kita punya komentar petang ni. Nanti kita akan buat air lain gitu dia. Jadi InsyaAllah next session kita pula nanti. Tajuk air lain. Kalau ada siapa-siapa hangat. Kalau siapa-siapa ada tajuk-tajuk baru atau siapa-siapa nak komen, nak jadi guest atau jadi tetamu dalam program kita ni, bual bicara sembang bicara santai dan sebagainya, sila komen, sila PM kita dekat dalam YouTube. So kita insyaAllah kita akan implementkan lah. Macam mana? Tengok. Okay. Jadi petang ini kita rasanya setakat ni dulu lah. Kita bukan nak bagi pendetailan atas semua benda. Kita just bagi sembang santai supaya kita boleh membuka pikiran.
Kita nak berkembinda, nak berkongsi idea, berkongsi rasa, berkongsi pandangan, dapat. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada tak setuju kan. Tapi itulah. Tak semua benda yang kami cakap ni akan ada orang bersetuju, cerita dia. Betul. Tapi ambillah sebagai pengajaran, pendidikan. Dan jangan anggap pula ada apa-apa yang kita sebutkan itu sebagai menghasut ataupun sebagai satu yang cuba mempertikaikan apa-apa perkara yang orang kata bersangkut dengan undang-undang ataupun kerajaan. Tak. Kita menyuarakan sebagai pendapat, pandangan kita atas dasar kita nak mencari penyelesaian, kan? Win-win sama-sama rakyat kita. Win-win. Okeylah ya. Kita ambil itu mana-mana pihak. Okey. Alright. Okey, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.